Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba di wanita hari ini. Wah, awak tak jual kan? Tak jual, sebab tak jual. saya tak rasa nak beli. Cuma saya nak beritahu pada para penonton, hari ini kita tak ada mengkuang layu di wanita hari ini. Mengkuang kering ada. Ya. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera. Selamat hari Sabtu. Kami ucapkan kepada anda semua, semoga anda ceria-ceria hari ini bersama dengan kami di wanita hari ini. Dan kalau kita lihat dekat depan kita ni, Kak Fahrin, memang ada banyak berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu mengkuang. Ilham Craft mengkuang. Okey, tak apa. Baik, tapi sebelum itu seperti biasa kami ingin berkongsi dengan anda apa berita terkini yang mungkin kita boleh jadikan perhatian kepada anda. Antaranya apa yang berlaku sekitar awal pagi tadi, Yana. Betul. Ini adalah satu berita yang mengejutkan di mana Pasar Keramat di Kampung Datuk Keramat terbakar lagi selepas kejadian sama berlaku di kawasan berkenaan pada Mac tahun lalu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 1.30 pagi tadi. Dan ini antara visual yang dikongsikan dan alhamdulillah bersyukur seperti mana yang dilaporkan juga keadaan terkawal dan tidak meragut sebarang nyawa, tetapi saya kira sebenarnya kisah Pasar Keramat itu Yana dah beberapa kali pernah dilanda kebakaran sebelum ini. Dan punca kebakaran masih lagi dalam siasatan. Apa-apa pun kita harapkan selepas daripada kebakaran ini tidak akan berlaku lagi apa-apa kebakaran yang lain, yang diharapkan kalau dah dapat jumpa apakah puncanya, kita dapat sama-sama selesaikan perkara ini daripada terus berlaku. Okey, baik. Ini kita nak kongsikan tentang seorang wanita yang cukup hebat. Saya apabila melihat berita ini, saya rasa saya tumpang banggalah kepada wanita ini yang walaupun beliau boleh dikatakan agak berusia tetapi tetap menjadi seorang yang hebat. Ini kalau kita boleh kongsikan di mana melalui projek PSR yang telah melahirkan jurumudi dalam kalangan nelayan, dan daripada sejumlah 9 orang salah seorang daripadanya adalah wanita. Dan nelayan wanita ini adalah Puan Fajinah Jaafar yang berusia 61 tahun, telah pun mendapatkan sijil dan lesen jurumudi selepas berjaya lulus kursus dan ujian domestic made less than 500 gross tonnage 500 GT yang melayakkan beliau menjadi jurumudi sah dan diakui Jabatan Laut Malaysia. Satu-satunya daripada 9 nelayan lelaki dari kawasan Pulau Pinang Selatan yang berjaya menjadi jurumudi. Dan mereka telah diraihkan di satu majlis oleh Penang Infrastructure Corporation PIC dan juga rakan pelancaran projek SRS Konsortium bersama Jabatan Laut Malaysia. Apa yang menarik perhatian saya, Yana, sebenarnya bukan saja seorang saja wanita tetapi di usia 61 tahun masih lagi ingin meraih terus kejayaan dan kecemerlangan untuk diri beliau. Tahniah sekali lagi kepada Puan Fajinah Jaafar. Semoga dapat dijadikan inspirasi buat ramai lagi wanita lain. Okey. Baik, tadi kita dah buka dengan pantun Kajang Pak Malau. Sebenarnya kita nak dapat mengkuang tu kerana hari ini topik kami adalah Ilham Craft mengkuang. Okey, baik, dan kita akan berkongsikan lebih lanjut mengenai segala hasil kraft dan bagaimana pembikinannya dan sebagainya. Tapi terlebih dahulu, apa kata kita saksikan TikTok menarik terlebih dahulu. Jom kita tengok. Cek sini boleh. Salah depan ni. Depan ni. Oh, lama. Belah depan lagi sini. Lagi sini. Gitu lagi. Buah, tarik tangan. Gitu. Tarik. Boleh ah. Dua. Wow. Así que dale pom 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 pom,
ponle carne a mi sazón, son, 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 son. Choca todo eso con mi bom, 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 bom. Perdemos el control para ganar los dos. Así petang redup lalu berseri. Jangan dicanggung ada pusaka. Sepanjang hidup malu sendiri. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak rangkuman berkenaan dengan topik kita, iaitu mengkuang. Dan Fahrin, kalau anda semua nak tahu sebenarnya, mengkuang ni adalah daripada keluarga pandan. Betul. Tapi bezanya dengan pandan yang kita gunakan untuk kita masak dekat dapur dan sebagainya tu adalah baunya. Kalau pandan memang berbau wangi, tapi mengkuang ni dia tak ada bau. Dan juga berduri. Sebenarnya saya pegang ni, hati-hati berduri. Dan kalau kita lihat sebenarnya mengkuang ini juga ada tinggi nilai estetiknya, dan juga kalau terlihat daun mengkuang kering ini boleh mencecah nilai sehingga RM50 sekilo. Wow, sekilo RM50. Agaknya berapa kilo yang diperlukan untuk membuatkan sesebuah kraft tangan. Dan juga kalau tidak keberatan untuk kita kongsikan juga, tikar mengkuang yang ada di set kami ni, kami sedang duduk di atas ini, adalah sekitar RM400 kabarnya. Wow. Okey, kita dengar mungkin orang kata mahal, tetapi kalau kita kongsikan bagaimana proses penghasilannya, kita akan faham mengapa kita harus menghargai setiap satu prosesnya, daripada daun dilayur, dihaluskan, dikeringkan, durinya diwarnakan, perlu dibuang dan kemudian dicorakkan ataupun dikelaraikan. Bukan mudah sebenarnya. Dan saya sebenarnya antara pengguna beg mengkuang dalam kehidupan seharian saya. Sebab kalau kita nak pergi ke mana-mana, nak bawa barang banyak kan, tak payah guna beg yang banyak-banyak, kita guna satu je. Dan beg mengkuang ni dia tahan lasak. Kita letak barang banyak sekalipun, dia memang tahan lasak. Jadi ini antara beg yang menjadi kegunaan harian saya jugalah. Saya punya warna putih. Fahrin guna tak beg mengkuang? Nanti saya cari dompet mengkuang. Mana tahu boleh dibuat. Okey, tapi dalam gelak ketawa kita ini sebenarnya inilah yang sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda, khususnya mungkin di cuti sekolah ni. Mungkin ramai anak-anak atau generasi sekarang yang mungkin tertanya-tanya, mengkuang tu macam mana? Apakah hasil kraft mengkuang dan sebagainya? Saya harap paparan kami pada hari ini akan terus menyemarakkan lagi penghargaan kita ataupun orang kata kegunaan kita di dalam kraft mengkuang ni sebenarnya. Betul tu. Dan kepada anda, mungkin anda sendiri ada menjalankan perniagaan mengkuang ataupun anda sendiri ada membuat mengkuang hanya sebagai hobi mungkin, boleh kongsikan antara hasil mengkuang yang anda pernah lakukan di laman Facebook kami Wanita Hari Ini TV3, ataupun kau nak bertanya soalan berkenaan dengan mengkuang, bolehlah di situ juga. Dan kabarnya Yana dah mula mungkin nak tengah cari bakul baby mengkuang. Risaulah Fahrin ni. Sebelum Fahrin suruh saya cari bakul lah, stroller mengkuang, apa kata kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terus bersama di hujung minggu yang ceria ini bersama kami di Wanita Hari Ini, dan hari ini kami bawakan kepada anda ilham kraft mengkuang. Tengok sedondon tak dengan jaket saya ni. Okey, baik, sekarang ni saya bersama dengan tetamu kita yang pertama pada hari ini, Puan Mazdah Anak Unyang, atau lebih mesra dengan panggilan Kak Mazdah. Terima kasih Kak Mazdah sama-sama. Kita hari ini. Kak Mazdah, kalau mengikut kepada suku kaum orang asli ni, apa panggil yang kita pakai ni? Suku kaum Mak Meri panggil songkok. Songkok dan selalu dipakai untuk majlis-majlis. Majlis-majlis kerajaan, majlis-majlis perayaan. Okey, baik. Kak Mazdah ini dari mana? Dari Pulau Keri dan berasal dari kampung orang asli Sungai Bumbun. Okey. Kak Mazdah, kita nak tanya pelibatan Kak Mazdah ni dalam orang kata kraft anyaman mengkuang ni sejak bila? Sejak berumur kakak-kakak belajar umur 12 tahun lah. Mahir umur 18 tahun. Okey, tapi mak ambil masa 6 tahun untuk mahir tu Kak. Memang ambil masa yang lama ke ataupun macam mana? Memang ambil masa yang lama lah, sebab dia kalau kita baru belajar tu memang tak kemas lah. Lama kita baru kemas anyaman dia baru cantik. Dan siapa yang turunkan ilmu? Ibu saya, arwah ibu saya. Dan Kak Mazdah pada asalnya memang minat ke ataupun cuba-cuba saja asalnya? Minat lah, tengok arwah ibu. Dia menganyam, lepas tu dia jual juga. Itulah.
Okey Kak, dia antara lain yang akak kira memang cekap ni tau, sambil berbual, tengok tangan dia sambil buat tu kan, cantik aja. Okey, apa yang sedang dibuat ataupun dianyam oleh Kak Maznah ialah penanda buku mengkuang lah kita boleh katakan, yang seperti mana yang saya pegang ni, penanda buku itu yang kita akan kongsikan secara khusus sekejap saja lagi. Tapi antara lainnya, apa yang kita dapat lihat hasil kraft daripada Kak Maznah ialah, kalau kita di hadapan kita ni, antara lainnya Kak, mungkin Kak boleh tunjuk tak Kak? Ada anting-anting kan? Yang ni kecen. Okey, kincin. Yang ni pouch. Bujam lah, kami panggil bujam. Bujam Bujam. Okey, dan kemudian kita ada ini, apa ni Kak? Alas pinggan. Alas pinggan. Alas cawan. Dan kemudian ini daripada awal ni, kalau ikut kepada Kak Maznah beritahu ni, ialah nama ni, ini sumur Kak Sungguh duri. Sumur berduri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi kan. Tapi ini sumur berduri. So, sumur ni sebenarnya adalah bekas. Okey, jadi ini adalah sumur mengkuang yang juga boleh kita katakan sebagai bekas lah untuk menyimpan pelbagai bahan dan sebagainya. Okey, baik. Kak, kalau kita nak tengok sekarang ni, nampaknya depan ni dah disediakan untuk saya ni. Ini kalau kita nak buat penanda buku ni, macam mana ni kalau kita tengok? Akak cepat aja tangannya jalan tu. Macam ni. Disilang-silangkan disilang-silang. Okey, disilang-silangkan. Baik, kalau kita nak tengok macam katalah penanda buku yang saiznya sebegini, berapa lama ambil masanya Kak tu? Kalau macam ni dalam 20 minit itulah. Ya, saya ni silang. Dia mengikut, mata saya bersilang Kak. Dia mengikut inilah bentuk dia. Okey, mengikut kepada bentuknya. Kalau rumit bentuk dia, lambatlah dia siap. Okey, baik. Dan kalau akak sendiri sebagai usahawan mengkuang kan, kalau akak lihat generasi sekarang ataupun mungkin masyarakat sekarang, macam mana permintaan ataupun kepada hasil-hasil mengkuang ni Kak? Permintaan dia sangat baguslah. Sangat bagus. Selalunya apa yang mereka minta dan tujuannya untuk apa? Mereka minta penanda buku dengan inilah paus ni. Banyak dia orang nak minta lah. Okey, dan kalau ditanyakan, kalau macam katalah tentang harga-harganya ni, berapa agaknya Kak? Harga-harga kalau katalah dari berapa ringgit ke berapa ringgit? Kalau contoh macam penanda buku yang kecil-kecil macam ni, okey, berapa ringgit agaknya? Dari RM5 sampai 30 lebih lah. 35 lebih. Okey, saya sebenarnya kalau akak nak ajar saya ni, saya rasa memang tak siap-siap ni Kak. Saya lebih baik tanya soalan je ni, saya rasa. Tapi memang saya kira sebenarnya kalau akak mengambil masa 6 tahun tu, okey, saya nak tanya, dalam mempelajari kraft ataupun hasil kraft mengkuang ni, apa yang paling susah? Paling asas saya anyam tika dulu. Pasal dia besar? Sebelum bentuk-bentuk lain lah. Paling asas anyam tika. Okey, kenapa tika tu sebagai asasnya? Pasal dia mudah? Sebab dia mudah, dia lipir je. Okey, baik. Saya nak tanya Kak satu lagi ni. Saya tertarik tahu sebenarnya. Minta maaf saya ambilkan orang kata pouch ni. Okey, kalau macam ni kita tengok ada banyak warnanya ni, melibatkan banyak warna. Adakah susah untuk buat hasil sebegini? Banyak warna, banyak rumit jugalah untuk mewarna dia. Okay. Ambil banyak masa. Maknanya kita kalau kita ikut warna dia tu, maknanya kita akan ikut satu persatu daun mengkuang ni dan kemudian baru kita anyam dia satu persatu. Ya. Okey, selalunya kalau kita tengok macam ni, adakah seseorang penganyam tu memang dah tahu apa dia nak hasilkan ataupun dia ada macam orang kata lukisan terlebih dahulu atau memang secara ilhamnya dianyam saja? Dia paus ni memang dari turun-temurun, diwarisilah. Dari ibu saya, arwah ibu saya. Diturunkan kat saya. Jadi macam mana akak ambil sekumpulan daun yang berwarna tu kemudian dianyam satu persatu sehingga dapatlah hasil sebegini. Baik, Kak, ini cukup menarik. Kalau kita tengok hasil-hasilnya memang sangat-sangat pelbagai dan juga hasil anyaman juga sangat-sangat halus. Dan kalau katalah ada di antara mereka yang mungkin ingat minat nak belajar, nak mendapatkan hasil kraft ini, apakah Instagram ataupun bagaimana boleh dihubungi Kak Maznah? Instagram, Facebook. Kalau saya dipanggil Maznah Unyang Maznah Unyang. Maznah Unyang. UNYAN, betul? N. Okey, seperti mana yang tertera di kaca TV anda sekarang, itulah Instagram Kak Maznah.
yang merupakan memang dah kira 20 tahun aktif menganyam. Okey, soalan akhir saya. Akak juga ada buat daripada daun nipah kan? Ada. Apa beza daun nipah dengan daun mengkuang ni kalau hasilnya? Daun nipah dia tak mengambil proses yang lama lah. Kita ambil dari tu. Dari tempat pohon nipah tu, maknanya balik terus dah buat dah. Mentah tu dah boleh kita buat dah macam tu kan. Tak payah nak proses dan sebagainya. Tak payah nak proses. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Mazna kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kalau kita tengok hasil-hasil yang cukup kreatif, cukup menarik dan sebenarnya saya sangat-sangat rasa menghormati seni yang sangat-sangat halus ini. Baik, seterusnya kita nak juga berkongsikan dengan anda. Mengkuang juga telah menjalani proses inovasi yang cukup menarik dan juga unik. Kita kongsikan. Hutan hujan tropika sememangnya kaya dengan flora dan fauna. Bumi Malaysia juga dilimpahi dengan pelbagai spesies flora yang banyak memberi manfaat kepada kita. Pokok mengkuang adalah salah satu daripadanya. Mengkuang dalam bahasa saintifiknya iaitu Pandanus atau Kapus, dan dia ini tumbuh di kawasan lembap dan mempunyai banyak air dan ataupun di pesisiran pantai. Tumbuh secara liar di persekitaran yang lembap dan berair, mengkuang adalah tumbuhan yang disifatkan sebagai kalis air. Ini kerana mengkuang tidak mudah untuk menyerap air dan membuatkan ianya lebih tahan lama dan tidak mudah rosak. Pelbagai hasil kraftangan yang boleh dihasilkan menggunakan daun mengkuang, antaranya seperti tikar, tudung saji, beg dan sebagainya. Jadi kita melihat satu produk ini lebih up market ataupun yang kita lihat sebagai satu inovasi di mana kita menerapkan teknik saintifik dan juga kaedah-kaedah yang baru seperti komposit, yang di mana kita membuat acuan dan membentukkan produk itu menjadi lebih menarik. Contoh-contoh produk tersebut adalah seperti perabot, ya, di mana perabot adalah satu pasaran yang sangat luas dan sangat besar, di mana kita melihat bahawa produk ini boleh pergi jauh dalam konteks perabot. Kita juga telah mengadakan pameran di KLCC, di pameran ekspor perabot, dan kita mendapat sambutan yang sangat baik, terutama daripada pengeluar-pengeluar daripada luar negara seperti Jerman, Jepun dan juga Itali, kerana dia melihatkan bahawa produk ini mempunyai potensi dan menterjemahkan bahan asli ini dalam konteks contemporary. Antara lokasi yang selalu dikunjungi oleh Profesor Dr. Karul adalah di Kampung Bentan, Pekan Pahang. Oleh kerana struktur tanah yang lembap dan berair menjadikan ia lokasi yang strategik untuk penanaman mengkuang. Sekaligus dapat menjana pendapatan serta melahirkan ramai pengusaha hasil kraft mengkuang ini. Ya, harapan saya pada masa hadapan iaitu kita mempunyai bahan mentah yang tersedia dan kita juga mempunyai sumber manusia dan kepakaran ataupun kearifan tempatan yang sangat unik. Kita ada orang asli, kita ada seni Melayu yang menggunakan bahan ini sejak turun-temurun. Jadi dengan ini kita patutnya membawa bahan mengkuang ini ataupun produk-produk mengkuang ini ke aras yang lebih tinggi di pesada dunia. Memang menarik kalau kita bercakap tentang mengkuang ni. Daripada zaman dulu sampailah sekarang, semakin banyak barangan yang boleh dihasilkan menggunakan mengkuang. Dan sekarang ni, Yana bersama dengan Puan Zalina Mahmud yang datangnya jauh daripada Terengganu. Okey, dari Terengganu hari ini untuk berkongsi dengan kita semua tentang hasil kraftangan mengkuang yang dibuat oleh Puan Zalina sendiri. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Puan, sihat?
Alhamdulillah sihat. Puan, Ya, saya. Puan sekarang ni tengah buat hasil kraft tangan untuk dijadikan apa tu? Okey, akak buat ni alas pinggan menggunakan teknik anyaman bertulang. Okey. Alas pinggan. Ya, saya. Tekniknya Anyaman bertulang. anyaman bertulang. Ini yang dah siap lah ya? Ya. Okey, kalau anda lihat yang saya bangun sekejap, yang Puan tengah buat tu adalah yang ni. Ni memang sangat-sangat cantik. Kalau Puan boleh kongsikan juga, Yana difahamkan Puan belajar daripada pewaris ya? Pewaris ni adalah program perantis warisan kraft. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan tahun bila mula belajar dan berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk betul-betul mahir dalam pembuatan kraft tangan mengkuang ni? Banyak. Okey. Saya mula berkiat dalam bidang ni pada bulan 11 tahun lepas. Oh, Ya. bulan 11 tahun Bulan lepas. 11 tahun lepas. Barulah lagi. Ya, baru lagi. Lepas tu? Lepas tu diajar macam-macam lah daripada basic, pengelanan bahan mentah, mengkuang, batalakat, alatan-alatan yang diperlukan. Lepas tu kita daripada ni lah, kita ajar basic semua sekali. Daripada ambil daun dia, melayur, mencelup, mewarna, semua kita belajar. Maknanya orang kata daripada A to Z lah ya? Ya, daripada nak memilih daun mengkuangnya. Ya. Oh, kemudian apa yang membuatkan Puan berminat sebenarnya untuk menceburkan diri dalam kraft tangan mengkuang ni? Akak rasa semua orang tahu yang produk ni tak ada yang mewarisi sangat. Saya menyambung legasi adik guru saya. InsyaAllah. Iaitu? Puan Hajah Kalsum. Oh, jadi memang belajar direct daripada guru lah. Daripada adik guru. Adik yang Puan belajar sekarang ni kan, setengah orang mungkin nak belajar daripada guru tu tak jumpa gurunya dan sebagainya. Jadi mereka belajar secara online. Ada tak Puan menjadikan online medium ini juga sebagai salah satu sumber rujukan? Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam Facebook ke, tapi rasanya kita belajar macam ni, berdepan ni lagi lebih memahami. Betul, senang lagi nak faham kan? Faham. Ya. Okey, biasanya nak menyiapkan satu hasil kraft tangan khususnya macam Puan tengah buat sekarang ni kan ke apa ni? Lapik pinggan kan? Berapa lama masa yang diambil? Kalau satu hari akak dapat buat 2 keping insya-Allah. Satu hari 2 keping. Ketelitian itulah. Kalau kita buat mengaut-ngaut je macam sengit ke, kita nak bagi dia sama. Maknanya daun-daun dia, bentuk dia semua. Jadi 2 hari insya-Allah boleh. Warnanya pun perlu tepat kan? Ya. Kalau boleh tunjuk kat saya satu, saya nak cuba buat sebenarnya. Walaupun tangan saya ni tak berapa berseni, tapi nak cuba jugalah. Masukkan ini ke sini. Masuk ke sini. Tarik jangan rapat. Okey, macam ni. Okey, yang ni. Yang warna berbeza. Ya. Silangkan macam ni. Okey. Sebenarnya ada berapa banyak teknik bila kita bercakap tentang kraft tangan mengkuang ni? Kalau teknik tu, dia sebenarnya kadang-kadang kita tengok kepada produk yang kita nak buat. Okey. Macam ni, dia cara dia macam ni saja. Dia anyaman bertulang ni macam ni saja. Kita silangkan, kita jadi kepala dia macam bersilang lah. Macam ni. Okey, masukkan macam ni. Okey, tarik, bagi kemas. Ini masukkan macam ni. Okey, tarik. Ni tarik sini. Tarik atas. Okey. Tarik. Okey, yang ni tarikkan macam ni. Ni keluar. Tarik. Betul tarik ke sini pula. Dah jadi. Macam ketupat pula. Tapi kan, okey, ini kalau nak menghasilkan kraft tangan pelapik meja, pelapik pinggan, pelapik cawan. Apa antara kraft tangan yang agak susah sebenarnya nak dibuat menggunakan mengkuang ni? Baik. Macam kalau kita tengok tika tu dia mudah sebenarnya kalau guna. Tapi bila kita gabungkan yang kelarai-kelarai 48 jenis tu, itu yang menjadikan dia suka. Okey. Kalau kita anyam biasa je, insya-Allah boleh macam bentuk macam ni. Yang ni mudah. Ni gadas nama dia. Gadas. Anyaman gadas. Tapi bila kita masukkan kelarai macam dia punya ni, jalur-jalur macam ni, ni kena, ni kelarai berdiri nama dia. Maknanya kelarai ni yang menyukakan, tapi itu yang mencantikkan motif produk kita sebenarnya. Faham. Maknanya intrikasi ataupun kesulitan hasil kraft tangan tu sendiri juga yang akan menentukan harganya. Betul? Ya, betul. Sebab yelah, betul juga macam yang Farin katakan tadi. Ada orang terperanjat bila kita pergi ke kedai dan sebagainya, berjumpa dengan pengusaha mengkuang yang terkejut kenapa harganya begitu mahal. Ini adalah sebabnya kesulitan
tentang proses pembuatan kraft tangan menggunakan mengkuang ni. Walau laju je Kak Zalina kita buat. Kalau saya tadi pun tunjuk sikit-sikit pun saya dah susah nak buat sebenarnya. Tapi apa lagi antara kraft tangan yang dihasilkan oleh Puan sendiri? Okey, macam saya ni, saya memang fokus pada mengkuang. Jadi maknanya produk berasaskan mengkuang sajalah. Macam bag, kita pelbagai lagi. Ni kita panggil apa? Clutch? Ni kita panggil supik. Supik? Supik. Clutch macam ni. Ni clutch bag. Oh. Ni clutch bag. Lepas tu macam anyaman bertulang ni, kita boleh pelbagaikan. Kita buat macam kotak hiasan boleh, kotak tisu. Macam bakul. Yang kotak ni kalau jadi hantaran pun cantik boleh. Kita buat kotak saja maknanya. Okey Puan, kalaulah ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni kan yang nak mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mungkin ada yang tertarik nak belajar dengan Puan dan sebagainya, bagaimanakah caranya? Boleh kontak saya di Facebook saya, Cik Zalina Mahmud. Okey. Ya. Facebook sahaja? Facebook, IG lupa namanya. Okey, baik. Anak pun ada yang menurun juga ke belajar? Oh, anak akak lelaki yang sulung baru tingkatan 3. Rasanya macam tak kot. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Zalina sudi datang daripada jauh untuk bersama dengan kita semua berkongsi tentang ilmunya menggunakan hasil kraft tangan mengkuang ni. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda sekejap lagi kita nak tengok pula cara nak buat tika mengkuang. Sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ni di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kita kembali di Wanita Hari Ini dan kali ini tanpa melengahkan masa kita terus bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Farin. Baik, Alhamdulillah. Datuk, hari ni saya ada jual macam-macam hasil mengkuang ni. Datuk tak ada yang minat ke? Minat. Manalah tahu boleh buat produk apa ni, package produk daripada mengkuang ke manalah kita tahu Okey. Baik. Datuk, hari ni 3 lagi produk berkualiti dari V Asia yang ingin dikongsikan. Silakan. Okey, terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Selamat berhujung minggu. Farin, selalu kalau saya keluar Wanita Hari Ini, saya akan bercakap mengenai produk kesihatan, kecantikan tetapi hari ini sesuatu yang sangat istimewa untuk anda. Sebab apa? Saya nak kongsikan dengan anda semua mengenai petua untuk nampak lebih muda. Sebab apa bercakap mengenai petua untuk nampak muda ni Farin? Saya percaya semua orang akan risau kalau rambut mula gugur, rambut mula beruban. Jadi hari ini petua untuk anda yang nak kata orang nampak jauh lebih muda, awet muda Sebab apa? Seiring peningkatan usia, kalau kita perhatikan ramai antara kita yang ada masalah rambut rambut selalu gugur, rambut botak tak kurang juga rambut yang beruban. Jadi hari ini saya bawakan untuk anda solusi yang terbaik untuk anda atasi masalah rambut beruban, rambut gugur, rambut botak, tak kurang juga rambut yang berkemumur Sebab apa? Rata-rata antara kita kadang-kadang tersalah guna produk dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dekat pasaran, ada orang yang nak menutup uban dia gunakan pewarna rambut Yang mana kadang-kadang pewarna rambut ni boleh menyebabkan masalah rambut kering, rambut rontok ataupun rambut bercabang dan tak kurang juga kadang-kadang rambut gugur Jadi hari ini solusi yang terbaik untuk anda bagi anda yang ada masalah rambut beruban, boleh dapatkan formulasi berasaskan bahan organik, berasaskan bahan semula jadi iaitu inai hitam dan juga inai perang V Asia. Kalau anda beli inai hitam, rambut anda akan jadi warna hitam. Kalau anda beli inai perang, rambut anda akan jadi warna coklat gelap Yang mana hari ini Farin seperti mana anda lihat di kaca TV dua variasi pilihan warna ni, inai hitam dan inai perang V Asia ni sangat-sangat membantu anda untuk menginaikan rambut yang mana formulasi bahan semula jadi dapat membantu melebatkan rambut anda, mengekalkan kesuburan rambut anda. Sebab apa? Bahan-bahan yang terbaik kita gunakan bahan-bahan berasaskan bahan semula jadi yang mana dalam inai hitam dan inai perang V Asia ni ada ramuan seperti ekstrak noni, kemudiannya daun inai asid henna tonik, provitamin B5 yang mana dapat membantu menyuburkan rambut anda, minyak sayuran dapat membantu mengekalkan kelembutan rambut. Dalam ni juga ada minyak botanical yang mana sangat-sangat bagus untuk kesuburan rambut Yang mana kalau boleh saya nak minta kamera fokus dekat skrin saya Farin Yang mana ini adalah perbezaan pengguna yang menggunakan inai hitam dan juga inai perang V Asia. Anda dapat lihat ni, yang ni pakcik ni, Pakcik Idris, umur dia dah 70 tahun tapi setelah menggunakan inai hitam dan inai hitam V Asia dia nampak macam 50-an yang mana nampak jauh lebih muda daripada usia sebenar. Dan satu lagi ini adalah antara pengguna kami juga yang gunakan inai hitam nampak dia lebih muda daripada usia sebenar. Kalau Pakcik Khalid sebelum ni dia berumur nampak dia 60 tahun tetapi setelah penggunaan inai hitam V Asia dia nampak jauh lebih muda daripada usia sebenar Ini adalah perubahan pengguna kami yang mana dalam masa singkat
penggunaan inai hitam dan inai perang ni dalam 10 hingga 15 minit, anda dapat lihat perbezaan yang betul ketara sekali. Yang mana ya, harga inai hitam dan inai perang ni dijual pada harga rendah RM28 sahaja ya. Dan seterusnya, kalau anda beli pack inai hitam ataupun inai perang ni, anda boleh lakukan secara sendiri di rumah. Yang mana ya, anda akan dapat risalah cara penggunaan untuk melakukan rawatan menginaikan rambut di rumah. Dan juga ya, formulasi inai hitam dan inai perang di Asia ni bukan seperti pewarna rambut. Kalau pewarna rambut kita was-was nak gunakan, sebab apa? Ianya menyelaputi luar rambut. Tetapi inai hitam dan inai perang ni menyerap ke dalam rambut, mesra wuduk, dan anda boleh gunakan tanpa was-was, serta ia dijual pada harga rendah RM28 saja Farin ya. Kalau anda beli satu pack kotak ni, suami boleh buat untuk isteri, isteri boleh buat untuk suami, saya kira ya, kos lebih jimat, lebih efisien, masa lebih jimat, dan kemudiannya kita perhatikan juga harganya RM28 dapat 2 kepala. Kalau kita nak ke seluruh rambut, kadang-kadang kos menginaikan rambut mungkin mencecah RM50 paling murah untuk satu kepala. Dan seterusnya Farin. Tonik subur rambut. Perang, saya juga bawakan hari ni tonik subur rambut. Dan kalau kita tengok kat tangan saya ni Farin ya, ramai wanita dan juga lelaki yang akan ada masalah rambut botak macam ni. Botak kat bahagian tengah. Kalau lelaki botak kat bahagian depan berbentuk U ataupun berbentuk W ya, saya kira seiring peningkatan usia, ramai antara kita yang ada masalah rambut gugur ya. Sebab apa? Kadang-kadang salah guna produk, salah guna shampoo, dengan pencemaran, dengan faktor pemakanan dan sebagainya. Jadi ya, cara untuk mengekalkan kesihatan rambut anda ataupun kesuburan rambut anda, bagi nak melebatkan balik rambut anda, boleh dapatkan tonik subur rambut V Asia ni. Sebab apa? Ianya sangat-sangat efektif ya, menggabungkan petua-petua yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India ya. Yang mana tonik subur rambut ni ada herba seperti ginseng ya. Yang mana ginseng ni sangat bermanfaat ya untuk melebatkan rambut, dan telah lama ya digunakan oleh masyarakat di negara Cina. Dan mereka percaya manfaat ginseng ni sangat-sangat luar biasa untuk kesihatan rambut. Sebab apa ya? Seawal penggunaan, kalau anda gunakan ginseng letak dekat ubun-ubun kepala anda, anda dapat lihat anak-anak rambut mula kelihatan, dan masalah kalau ada kulit yang kepala yang gatal, masalah kelumumur dan sebagainya juga dapat diatasi ya. Dan harga tonik subur rambut ni RM28, anda akan mendapat percuma shampoo ikan lurus ya. Yang mana shampoo ni 2-in-1, formulasi shampoo dan perapi, dan sangat-sangat istimewa. Dan paling penting ya, bila anda beli tonik subur rambut ni, sebenarnya saya katakan anda dapat shampoo ni sangat berkhasiat, sangat bermanfaat untuk kulit kepala anda. Sebab apa? Dapat membantu menyingkirkan lebihan minyak kat kulit kepala. Sebab apa? Punca utama rambut gugur sebab apa? Kulit kepala yang berminyak, tak berapa bersih, kadang-kadang kasar dan sebagainya. Jadi anda gunakan dulu shampoo ikan lurus ni, dan juga shampoo ni juga dijual secara berasingan harga RM25. Yang mana ya, sangat-sangat baik ya. Anda dapat lihat kadar keguguran rambut berkurangan seawal penggunaan ya. Yang mana seawal botol pertama ni, pengguna-pengguna kami yang mereka gunakan secara teratur, hari ini mereka dapat lihat ya, anak-anak rambut dah boleh kelihatan. Kemudian kadar keguguran rambut pun dah berkurangan. Dan yang terakhir juga, kalau untuk kulit kepala anda gunakan tonik subur rambut, untuk bahagian rambut anda boleh dapatkan gel rambut dan uban dan lebat. Ini untuk lelaki yang suka menggunakan, kata orang tu, pomade, atau kadang-kadang kita suka guna gel rambut kadang-kadang terlalu tinggi bahan kimia, sangat berbahaya. Jadi anda boleh dapatkan gel rambut uban dan lebat, yang mana gel rambut uban dan lebat ini dapat membantu mengurangkan keguguran rambut, dan sama juga yang melebatkan rambut anda. Dan dengan pembelian gel rambut uban dan lebat ni, anda akan mendapat shampoo uban secara percuma, dan harga gel rambut uban dan lebat ni hanyalah RM28 sahaja ya Farin ya. Dan secara ringkasnya hari ni, untuk anda yang nak kekalkan kesihatan rambut, kesuburan rambut anda, nak lebatkan rambut, nak kurangkan keguguran rambut, nak atasi masalah kelumumur dan sebagainya, boleh dapatkan ya produk penjagaan rambut dari Asia. Terutamanya kalau anda yang ada masalah rambut berubah, dapatkan inai hitam ataupun inai perang harga RM28. Untuk rambut yang selalu gugur ataupun rambut botak, dapatkan gel rambut tonik subur rambut ni untuk rambut yang selalu gugur, rambut botak. Tonik subur rambut ni dapat percuma shampoo ikan lurus, dan juga ya untuk gel penggayaan rambut, mengurangkan masalah rambut gugur, dapatkan juga gel rambut uban dan lebat harga RM28, dapat lagi percuma shampoo uban ya. Yang mana shampoo di Asia ni Farin ya, kita juga jual secara berasingan harga RM25 ya. Sangat-sangat bagus. Kalau shampoo uban dapat membantu mengurangkan uban anda, mengurangkan keguguran rambut, harga RM25 ya. Boleh dapatkan secara online di Shopee, Lazada dan juga di jombai.my. Untuk potongan diskaun istimewa, bagi anda yang nak konsultasi hari ini, boleh hubungi dengan kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 ya. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu beli. Dan nak diskaun istimewa, jangan lupa beli di jombai.my, Shopee dan juga di Lazada Farin. Dan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Farin. Terima kasih Dato' Azril kerana bersama dengan kita pada hari ini bersama-sama dengan V Asia. Dan baik, kita ingin mengajak anda mendengarkan pendapat dan pandangan orang ramai di luar sana tentang apa yang kami paparkan pada hari ini. Kita saksikan. Pasal mengkuang lah. Kalau kita ambil tu,
kita kena buang dia punya duri. Lepas tu kita rendam dia selama dalam beberapa bulan. Rendam dia, lepas tu warna tu akan bertukar lah. Dari hijau dia akan bertukar pudar-pudar kan. Dah tu kita jemur. Jemur. Dia ada satu jenis ketam. Jenis ketam tu kita macam kita nak bagi dia punya helaian lah. Satu kan. Lepas tu kalau yang pandai menganyam tu, dia anyam lah. Ikut saiz besar ke kecil ke, lebar dia macam mana. Tapi dia ada jenis satu gunting tu untuk gunting lipatan dia kan. So kalau dah siap tu, ikutlah nak warna apa. Mengkuang actually not sure yet lah, tapi sebenarnya benda tu adalah macam tradisional yang dia buat macam perhiasan bag. So orang kata sulaman lah, anyaman macam tu lah. Benda tu adalah orang kata etnik kan, ataupun dia tradisional. So bolehlah guna pakai juga untuk pergi maybe pergi piknik ke kan. Oh, dekat rumah saya ada tikar mengkuang, mak saya punya. Yang tu memang warisan daripada arwah moyang saya lah. So memang ada sampai sekarang dan memang tahan lah tikar tu. Suka ke tak tu memang suka lah, sebab satu dia tahan. Dan kalau ikutkan pun berbeza dengan tikar-tikar sekarang. Kalau tikar-tikar sekarang kan dia macam cepat je rosak. Kalau kita simpan lama-lama dia akan rapuh kan. Kalau macam tikar mengkuang ni dia tak rapuh lah. Saya suka sebab dia tak terlanjur zaman. So dia untuk generasi baru ni dia masih ada. So orang-orang baru kenal lah mengkuang ni. Lega hati bila tengok paparan tu tadi kan. Rata-rata kata ada hasil kraftangan mengkuang di rumah mereka dan suka sebenarnya dengan hasil kraftangan ni. Maklumlah boleh dijadikan banyak barangan kan. Dan kalau tadi tetamu Yana dia kata berguru dengan seorang adiguru hebat untuk mendalami ilmu berkaitan dengan kraftangan mengkuang ni. Sekarang ni di sebelah Yana, elok kalau Yana memperkenalkan adiguru kraftangan tersebut iaitu Hajah Kulsum Abdullah. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Farid kalau awak nak tahu. Dan di sebelahnya bukan adik guru, saya sedang menjadi anak murid. Sedang melihat bagaimana Mak Ni lebih mesra pakai Mak Ni menganyam. Yang ini kita tengah buat apa ni? Alas pinggan. Alas pinggan macam ni. Tengok ni. Yang ni kan Mak Ni ke? Ya, Clara. Memang sangat-sangat cantik sebenarnya. Dan kalaulah Mak Ni boleh kongsikan juga kan. Sejak bila Mak Ni mula menceburkan diri dalam bidang kraftangan menganyam mengkuang ni? Saya mula mencebur dalam bidang anyaman ni pada 1974. Wow. Agak lama lah. Tapi itu daripada orang tua, daripada turun-menurun, daripada nenek lagi. Sekarang ni saya generasi ketiga lah. Jadi selama orang kata dah berapa tahun, puluh-puluh tahun tu, ke seluruh Malaysia lah saya pergi ajar, termasuk Sabah Sarawak. Okay. Wah. Setakat hari ni dah merata-rata berapa ramai sebenarnya anak-anak murid ni sebenarnya. Saya tak tahu tanya soalan apa, tapi anak murid ni berapa ramai dah seluruh Malaysia ni? Rasa-rasa beratus-ratus orang dah. Wah. Tapi yang ada tu lebih kurang segelintir lah. Sebab apa ni, anyaman ni agak sukar. Dia rumit untuk dihasilkan. Jadi dia orang mungkinlah bila dah kahwin dia orang tak buat. Sambil-sambil Yana menyenak buku orang kata daripada Mak Ani ini sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ini apa yang membuatkan saya sangat-sangat kagum sebenarnya. Selain daripada apa yang dipaparkan oleh Yana, bagaimana proses pembuatan, jenis-jenis kelarai dan sebagainya. Ini dari A to Z tau, Fahrin. Apa yang ada dalam buku ni, dari proses pembuatannya, pemilihannya, pelayurannya, lepas tu mewarnakan dia, dan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis kelarai yang ada, semuanya ada dalam buku Mak Ni ni. Alang-alang Yana menyebutkan tentang itu, apa kata kita kongsikan dengan para penonton sebenarnya, Mak Ni, bagaimana sebenarnya, kenapa orang kata benda ni sangat mudah, sangat senang, tapi untuk benar-benar dihargai, ceritakan seberingkas bagaimanakah proses penghasilan karya ataupun kraft mengkuang ni? Dia pada mula peringkat awal, kita proses daun mengkuang tu, dia makan masa 1 minggu. Kalau kita betul-betul proses tak menjadi, dia akan repuk, dia akan patah. Jadi proses daun pemula awal kita kena jaga. Lepas proses awal, kita menggunakan pewarnaan. Pewarnaan tu
kira melibatkan pengetahuan kita lah. Kalau kita nak campur satu-satu warna ni, kita kena olah. Kita tak boleh warna kuning-kuning. Kalau kita nak campur merah, kita jadikan orange dengan pink, hitam, kena campur. Dia banyak colour. Lepas tu proses menganyam. Proses menganyam, dia tengok pada bahan. Kalau bahan tu elok diproses, barang kita akan jadi elok. Dia tak jadi patah-patah. Maksudnya kan? Dia lembut. Ya. Dia orang kata elok lah betul, dia punya tekstur dia. Dan tadi saya juga sempat bersembang dengan Mak Ani tanya dari segi penjagaan mengkuang ni macam mana? Mak Ani kata ada yang boleh digunakan berpuluh-puluh tahun. Syarat dia jangan kena cahaya matahari sahaja. Betul tak Mak Ni? Ya, saya. Kalau tertumpah air sekalipun, kita lap tu betul keringkan je bawah kipas. Jangan pergi jemur kat bawah cahaya matahari. Itu yang akan mencepatkan proses merosakkan mengkuang. Itulah ya. Okey, di hadapan ini juga yang menarik perhatian saya adalah beberapa alat. Mungkin Mak Ni boleh kongsikan dengan kita tentang alat-alat ni. Silakan. Alat-alat ni sebenarnya apa ni semua ni? Ini dipanggil jangka. Jangka ni menentukan saiz yang kita nak. Jadi yang Mak Ani selalu buatnya jangka halus. Mengkuang yang halus ni yang halus. Kita tunjuk dekat kamera jap. Ya, 1 mm. Yang ni untuk yang halus lah. Yang paling halus. 1 mm. Yang ni untuk dompet ni kan, silik supit ni yang ni. Yang besar nyaman tulang tu 1 cm. Saya pula satu-satunya jangka yang saya tahu adalah jangka hayat. Tapi dah Mak Ni, saya sebenarnya tertarik nak berkongsi dengan penonton semua. Tunjuk Yana, betul. Tika ni, tapi memang tika cantik. ni bukan sebarang tika. Dia bukan macam yang tika yang Fahdi tunjukkan yang kita mulakan siaran tadi di bawah tu. Tetapi tika ni, ya Allah, kalau kamera boleh zoom sikit. Ikut sini. Terbalik. Terbalik tu. Terbalik. Yang sini. Ya, mari. Betapa halusnya dan lembut dan ringan sangat-sangat tika ni. Mungkin Mak Ni boleh kongsikan ada berapa banyak kelarai sebenarnya di tika ni? Dah lah halus ni. Dia yang paling uniknya, anyaman kelarai mengkuang kita ni, kita boleh buat motif tu ada dalam 48 jenis. Itu unik kitanya, anyaman kita. Jadi dia berbeza dengan anyaman buluh, rotan. Dia anyaman pandan, dia lembut. Jadi kita boleh buat satu tika ni, kita boleh olahkan dalam 20 jenis bunga. Okey. Yang ada pada tika ni apa je? Yang ada sini dalam 7 jenis bunga je lah. Okey. Dimulakan dengan pucuk diradas, pucuk rebun, pucuk jala, cengkeh beranak, atau pecah lapan, bunga beremban, berhati berkaki. Apabila digabungkan 4 jenis ini macam ni, dia panggil apa? Kelarai Cik Kedah Berakar. Nama negeri. Cik Kedah Berakar. Jadi di tengah ni pula ni dia gabung 3 ni, 4 segi ni kan. Dia panggil Cik Kedah Bersila. Kenapa Cik Kedah bukan Cik Perak, Cik Terengganu? Dia asal cerita turun-temurun orang tua dulu. Clara ni datang daripada Kedah. Jadi dia olahkan oleh orang kampung tok nenek kami lah. Dia jadikan, dia ambil lah negeri itu. Jadi kami ada juga nama Clara Mokmek. Tapi tak bawa di sini. Ya, Clara Comel. Kenapa dia beri gelaran Mokmek? Nama pencipta tu sendiri. Nama Hajah Semek. Saya nak Clara Mak Ani. Mak Ani tak buat. Mak Ani ni sambung je. Sambil kita berbual. Okey, sebenarnya saya daripada tadi tertanya juga. Okey, kalau bagi mereka setengah orang yang mereka setengah kelarai ataupun corak, dia mesti dah lukis dulu baru dia akan anyam. Jadi bagi para penganyam lah, untuk dapatkan macam ni, dia tengok saja dan kemudian menganyam ataupun dia dah ada macam alat pattern ataupun dia punya dia sekarang ni kalau dia tak boleh lukis. Dia orang belajar anyaman Clara ni, dia kena tahu asas. Asas iaitu asas macam gadas di tepi ni. Saya lipat dulu gulung balik tika. Dia tak boleh hanya. Contoh macam inilah Mak Ni tengah buat ni. Ya. Macam saya tengok tadi macam ikut hati. Ya. Je dia nak jadi tu. Dia kira dia orang tertentu je lah yang boleh buat. Orang terpilih. Insan terpilih. Dia tak boleh semua buat sebab dia bilang dikira ni. Dia kira satu-satu. Apabila kalau kita buat tak sama, dia punya motif dia ni, dia akan lari. Dia tak mati. Dia panggil mati dalam anyaman ni. Jadi kita tak boleh hanyam. Dia tersekat situ. Tapi bila Mak Ni buat tadi, Yana, maksudnya kadang-kadang sambil berbual dengan kita, macam tangan dah, jari tu dah tahu je dekat. Dah sebati dah orang kata dah lama sangat kan. Jadi kita boleh lah. Tapi kan, Mak Ni, saya tertarik juga yang pasal tika depan tadi tu kan. Ya. Mak Ni bagi tahu saya lebih kurang 3 minggu untuk menyiapkan
satu gulung tikar tu. Sebab dia halus. Sebab dia halus. Dia halus. Kalau dari segi harganya tu macam mana, Mak? Adakah berbeza saiz juga bermainkan peranan? Macam mana menentukannya? Harganya beza saiz daun ni memang beza. Tapi dia jenis motif pun kita beza juga. Tapi kalau nak ikut, daripada saya jual satu tu dengan harga RM700, dengan apa yang kita buat memang tak berbaloi. Tapi oleh kerana minat seni, jadi kita mewarisi kan. Jadi kita tak luput lah. Jadi kita jual je. Jiwa kita. Mak Ani, kita sebenarnya dah nak habis waktu. Tapi mungkinlah sedikit daripada Mak Ani sendiri. Harapan dari segi kraft tangan, hasil tenunan pula, hasil anyaman mengkuang ni kan. Adakah generasi muda kita ni ada ramai pelapisnya ataupun bagaimana, Mak Ni? Sekarang ni kita berterima kasihlah kepada Kraft Tangan Malaysia kan. Dia telah mewujudkan pewaris ni bawah program pewaris. Jadi dia ambil pewaris untuk belajar dengan saya. Jadi kita pun minta, berharaplah generasi muda ni orang kata bila tengok ni berminat. Dia kerah ni, dia minat dulu baru dia boleh belajar. Betul. Dia boleh. Jadi itulah harapan kita supaya dia berkekalan lah. Tak lupa sedia amin. Dan kalau bagi mereka yang berminat dan ingin orang kata mengenali lebih dekat ataupun menghubungi, tadi kita kongsikan Facebooknya Kalsum Abdullah. Dan sebenarnya kalau kita tengok betul-betul hasil-hasil seperti ini, para pelancong sanggup bayar harga yang tinggi sebenarnya untuk hasil-hasil seperti ini. Dan Mak Ani sendiri cakap kalau dekat luar negara, hasil anyaman yang paling cepat dan laris terjual kalau dibandingkan dengan hasil kraft tangan yang lain. Kalau saya kan Mak Ani, saya minat tapi saya tak ada kesabaran. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Hajah Kalsum Allah, terlebih mesra dengan panggilan Mak Ani kerana bersama dengan kita di Wanita hari ini. Kepada para penonton, masih lagi ada yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda di penghujung siaran ini nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami. Saya nak bawa baliklah kipas ni. Kipas. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, ini antara yang menarik kami ingin kongsikan bersama dengan anda, Jurassic World Dominion. Seperti dengan ulang tahun TV3 yang ke-38, TV3 bekerjasama dengan Jurassic World Dominion yang baru ditayangkan di Pawagam. Jom kita saksikan trailer ini. The doomsday clock might be out of time. What's the plan? Whatever happened, that's the plan. We're on the verge of extinction. Let's all try to stay positive. See, not so bad. Itu dia, Jurassic World Dominion. Okey, baik. Selesai sudah siaran kita pada hari ini dan mungkin apa yang kami cuba paparkan inilah untuk kita terus menghargai hasil seni kraft tradisi kita sebenarnya. Betul, dan diharapkan lebih ramai lagi pelapis-pelapis yang minat dan nak mengerjakan orang kata perniagaan dalam bidang hasil anyaman dan juga kraft tangan di Malaysia ni, insya-Allah. Saya kira kalau siapa pandai memasarkannya ke peringkat antarabangsa pasti dapat sambutan yang hebat. Harga juga tinggi. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Kita mulakan dengan Puan Maznah Anak Unyan. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan ini dia Instagramnya, Maznah Unyan, yang beliau berada di Pulau Keri. Dan kita juga bersama dengan Cik Zalina Mahmud di Facebooknya atas nama yang sama, Cik Zalina Mahmud, yang ini dari Terengganu, juga merupakan anak buah lah orang kata kepada Hajah Kalsum, adik guru anyaman tadi. Ya, dan tidak ketinggalan juga akhir sekali Puan Hajah Kalsum Abdullah kerana bersama dengan kita sebentar. Saya tadi berkongsi pelbagai ilmu dan juga harapan beliau untuk seni kraft mengkuang ini. Betul tu. Dan saya pula tak sabar nak pergi membeli belah. Wah, di kiri dan kanan saya. Tapi sebelum tu kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam di hari Sabtu anda ni. Teruskan keceriaan anda bersama dengan TV3 sepanjang hari ini dan nanti hari Isnin. Yang jimat itu saya, yang kedekut itu Yana. Begitu ke? Tapi kalau Farin jimat
jimat dan kedekut, apa yang Fahdin akan jimat, apa yang Fahdin akan kedekut? Ada perkara-perkara yang harus kita pilih-pilih mengikut kepada keutamaan, dan itu yang kita akan bawakan dan bincangkan bersama dengan para penonton pada hari Isnin nanti, jimat atau kedekut. Kalau saya akan tak kedekut bab makan. Nak makan apa? Makan. Tapi mungkinlah ada perkara-perkara yang anda sendiri nak kongsikan bersama dengan kami. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Jadi selamat berhujung minggu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye, stay safe semua. Keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.